Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah subhanahu wa ta'ala والعشرون التوكل وهو عدم الاعتماد على الأسباب الموضوعة. Masuk pada perbahasan kesempurnaan iman yang ke-20, iaitu tawakal. Maka dia kata wal ishruna, dan bermula yang ke-20-nya khabar at-tawakkulu ialah tawakal. At-tawakkulu, kita tu tawakal, dia tawakkul sebab masdar tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Apa itu tawakal? Waw istinaf huwa mubtada. Wa huwa, dan bermula dia tawakal tu khabar adamul i'timadi 'ala al-asbabil mawdu'ati. Adamu khabar wa huwa mudhaf, al-i'timadi mudhafun ilaih. 'Ala al-asbabi jar majrur wa huwa mudhaf, al-mawdu'i bukan. 'Ala al-asbabi jar majrur, al-mawdu'ati itu sifat bagi al-asbabi. Dia kata adamul i'timadi. Tawakal tu ialah adamul i'timadi, tidak bergantung, alal asbabil mawdu'ati, atas sebab-sebab al-mawdu'ati begitu ya. Jadi adamul i'timadi, tidak berpegangnya, ini tidak berpegangnya seseorang itu alal asbabi, atas asbab-asbab al-mawdu'ati yang berlaku ia asbab-asbab tu. Jadi asbab-asbab dia tidak bergantung kepada asbab-asbab hati dia tu lah. Contohnya dari sudut pekerjaan, dari sudut zahir anggota dia tu usaha ikhtiar, tapi dia tidaklah beriktimad, berpegang 100% terhadap kerja itulah menjadikan dia senang, menjadikan dia boleh hidup. Bahkan diserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang kerja tetapi tidak boleh hidup. Kerja tapi tidak tenang. Kerja tapi tak cukup. Kerana apa? Kerana dia bergantung kepada kerja tu. Jadi orang yang ada sempurna iman dia bergantung pada Allah Ta'ala. Usaha dan sebagainya itu sebagai ikhtiar. فَإِنَّ الرُّكُونَ إِلَيْهَا بِالْقَلْبِ وَالطُّمَأْنِينَةَ بِهَا مِنْ أَعْظَمِ رُزْءٍ دِينِيٍّ فِي الْمُؤْمِنِ. فَإِنَّ الرُّكُونَ, maka sesungguhnya ar-rukuna ilaiha, bersandar kepadanya, kepada al-asbab. Kerana bahawasanya bersandar ataupun cenderung kepada
asbab tadi tu bil qalbi dalam hati jar majrur, wa tuma'ninata. Wa tuma'ninata ataf kepada ar-rukuna. Dan juga tenang biha dengan dia dengan al-asbab al-mawdu'ah tu. Rasa tenang kalau ada pitih tu, rasa tenang. Apa-apalah asbab-asbab adiyah, asbab-asbab yang pesek adat ni, kalau kita dapat, kita berasa tenang dengan dia. Kalau tak dapat, kita berasa resah, gelisah. Wa tuma'ninata biha tu min khabar. Ta'aluk suatu mahzuf khabar. Min a'zami ruz'in diniyin. Adalah sabit ia sebahagian daripada sebesar-besar bencana, sebesar-besar musibah diniyin yang dibangsakan kepada agama. Ini sebesar-besar bencana nisbah agama. Diniyin itu sifat bagi ruz'in. Fil mu'mini jar majrur, pada orang mukmin. Jadi tidak boleh ataupun kita kata tidak sempurna iman seseorang mukmin itu apabila dia bergantung kepada asbab-asbab adiyah, asbab-asbab yang berlaku atas dunia ni. Contohnya nak exam ke, nak peperiksaan, dia bergantung sungguh pada ulang kaji yang dia buat. Bukan tak suruh ulang kaji. Ulang kaji memang kena ulang kaji, tapi bukan bermakna kita bergantung pada apa yang kita ulang kaji itu untuk kita berjaya dalam peperiksaan. Ada. Ketika kita mengulang kaji itu sudah ada usaha, sudah ada tawakal di situ. Sudah ada tawakal. Boleh jadi baca banyak tapi dalam peperiksaan tak boleh jawab, boleh jadi. Boleh jadi baca sikit tapi peperiksaan boleh jawab, boleh jadi. Dan boleh jadi dalam keadaan tak baca apa-apa boleh jawab, boleh juga. Dan boleh jadi dalam tak baca apa-apa tu tak boleh jawab langsung pun boleh jadi. Itu semua dengan ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Qala Allah taala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala min babil isyarati. Min babil isyarati min babil isyarati ay hala kaunillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala min babil isyarati, pada bab isyarat, ini dalam bentuk isyarat. Pada bentuk isyarat Allah Ta'ala sebut wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu, dan tidaklah, tu manafi, yu'minu tidak berimanlah fa'il aktsaruhum, oleh sebahagian besar mereka itu, billahi dengan Allah Ta'ala, tidak beriman dengan Allah Ta'ala banyak, illa melainkan wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mereka itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa murad dengan syirik situ tu? Syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidak beriman. Mana sebahagian besar daripada manusia itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi apa maksud syirik situ? Wal muradu bisyirki huwa syirkul khafi. Wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki, bisyirki jar majrur dengan syirik di situ, iaitu hum musyrikun tu. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar. Asyirku ialah syirik sifat. Al-khafiyu, syirik yang khafi. Syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi syirik ada dua, syirik jali, syirik yang khafi. Jadi syirik jali ni syirik yang sembah selain Tuhan. Itu syirik yang jali. Sembah patung, sembah pokok secara jelas. Itu dia panggil sebagai syirik jali. Adapun yang kedua, syirik khafi, ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Kalau ikutkan syirik khafi ni biasa terkena kepada riak khususnya. Sebab dia buat ibadat selain Allah. Sini pun sama juga. Nisbah boleh syirik sebab apa? Syirik khafi. Sebab dia bergantung pada benda selain Allah. Di situ ada syirik yang khafi.
Jadi Allah, Nabi SAW amat takut umat dia itu berlaku padanya syirik khafi berbanding syirik jali. Alladhi yakunu ma'ahu al-imanu biwujudillahi. Yang mana sifat bagi syirku, yang mana syirik itu alladhi yakunu ma'ahu yang mana syirik tersebut ayakunu ma'ahu beserta bersamanya bersama syirik tu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Al-imanu isim yakun biwujudi jar majrur wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih. Ma'ahu ta'alluq suatu mahzuf khabar yakun muqaddam. Iaitu apa dia? Iaitu yakunu ma'ahul iman. Dia kata syirik khafi itu beserta dengan iman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan Allah Taala. Ada. Dia tak kata tak ada kafir jadilah. Ni dia kata ada Allah Taala, tapi ada sesuatu yang sama-sama dengan Allah Taala dalam hati dia letak. Maka tu syirik khafi. Jadi bukan syirik khafi tu tertakluk kepada riak sajalah. Apa-apa saja yang menyebabkan kita beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan kewujudannya, kalau kita letak sekali dengan benda yang kita iktimad, benda yang kita pegang dalam hati. Itu dipanggil syirik khafi. Nisbah buat amalan, kita buat kerana Allah dan kerana ada seorang yang lain. Itu syirik, itu riak. Riak pula dah. Itu riak. Itu syirik khafi. Dalam hati kita nak buat ibadat, nak persembah pada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama nak persembah pada makhluk. Itu riak. Kita beriman pada Allah Ta'ala, segala-galanya pada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita masih lagi ada i'timad, bergantung kepada makhluk dalam hati. Yang kita buat kerja tu kerana Allah suruh. Kita suruh, Allah Ta'ala suruh usaha, Allah Ta'ala suruh pergi mengaji, Allah Ta'ala suruh pergi kerja, Allah Ta'ala suruh pergi ulang kaji untuk mendapatkan hasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tawakal. Jadi orang yang tawakal dia relax. Waktu exam pun relax. Dia tak kalut. Sebab dia tahu kata itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia usaha sehabis baik dah. Selebihnya serah pada Allah Ta'ala. Tawakal. Dalam ketika ulang kaji tu pun tawakal dah. Kerja tu pun tawakal dah. Bukannya tawakal tu duduk belakang. Tawakal tu bersama-sama dengan usaha. Tanpa dia tu Allah Ta'ala beri, dia tak boleh gerak tangan dia, mata dia, kepala dia untuk buat kerja. Wa indaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indah maksudnya kan. Wa huwa, dan bermula dia syirik khafi tu, sukunul qalbi ila tilkal asbabi. Sukunul qalbi, tenang oleh hati. Idhafah masdar pada fa'il. Tenang hati, sukun, tenang. Tenang hati tersebut ila tilkal asbabi, kepada demikian sebab-sebab. Wa indaha ataf kepada ila, dan wa indaha wa indal asbab, dan ketika mana ada sebab-sebab tersebut. Tenangnya hati pada asbab-asbab itu, dan tenangnya hati ketika ada padanya tu sebab-sebab itu. Apa-apa sebab lah, sebab yang bangsa dunia, yang bangsa adat. Kita berasa tenang. Ya. Ada dia, Alhamdulillah. Tak ada dia, resah. Allah. Selalu orang silap faham, Syekh Qadir Mandiri selalu sebut dalam kitab Penawar, orang silap faham bila kata tawakal ni tak payah kerja. Itu bohong. Itu dusta. Orang sakit tu tak payah makan ubat. Itu dusta. Itu bukan tawakal. Tawakal, Allah Ta'ala suruh sertakan dengan usaha. Jadi nak nafi kat mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh makan ubat ketika berubat ketika dia sakit. Mana pi suruhan tu? Sedangkan tu suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam disertakan dengan tawakal. Makan ubat ni bukan ubat ni kita tenang dengan dia, kita berasa ada ubat ni, alhamdulillah. Ada ubat ni. Kira kita berasa tenang dengan ada ubat ni kerana boleh menyembuhkan. Bukan kita etikad ubat ni menyembuhkan, kita etikad Allah menyembuhkan. Tapi dalam hati ada sikit. Ada sikit benda yang kita kata, ni pun boleh ni. Kita tenang dengan benda ni. Dengan sekira-kira kita rasa ni confirm dah boleh bagi sihat. Walaupun kita etikad Allah Ta'ala yang beri sembuh. Tu tak nafi lah. Kalau daripada awal lagi kita etikad yang ubat ni beri sembuh, tu bahayalah etikad itu. Dan sudah etikad,
Iman dengan Allah, tapi dalam masa yang sama dalam hati ada benda tu. Tu yang kata syirik tu. Syirik khafi, bukan syirik jali. Kalau syirik jali ke, memang ubat tu yang menyembuhkan, Allah Ta'ala tak menyembuhkan. Tu memang jelas dah. Tu kafir dah. Dia apa nama tu, dia i'tiqad selain Allah Ta'ala yang boleh memberi bekas secara tabiat. Tu kafir gitu. Tapi tak ada orang, hujung biasanya tidak ada orang beriman yang i'tiqad begitu. Dia beriman Allah Ta'ala menyembuhkan. Cuma dia punya hati dia tu, kalau orang yang tak belajar, gitulah. Jadi dia adalah juga irah-irah nak pergi pegang kepada ubat tu. Kata hak ni boleh menyembuhkan, ni produk yang bagus. Tu contoh itulah makna syirik khafi yang tidak tawakal sini. Dia berasa tenang dengan benda yang asbab yang ada pada dia. Wa indaha bi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Jami'us Shaghir. Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Jami'us Shaghir. Gitu. Dia kata apa? Dia kata ar-ruqa wat-tamaimu wat-tiwali wat-tiwa, mana dia? Ar-ruqa wat-tamaimu wat-tiwalatu syirkun khabar. Ar-ruqa mubtada wat-tamaimu ataf, wat-tiwalatu ataf, syirkun khabar. Ar-ruqa ruqyah, berubat lah. Berubat ruqyah. Biasa kita kalau pakai bahasa ruqyah ni untuk orang nak ubat sihir tu. Ruqyah ni mana ubat lah, berubat. Berubat. At-tamimah. Kena cari lain ni. Dia sebut dah. Syekh Nawawi sebut kat bawah tu. Sebut kat muka surat sebelah. Cuba kita pergi muka surat sebelah dulu. At-tamimah benda apa? Wat-tamimatu, dan bermula tamimah itu ialah ma ta'allaqa 'ala as-saghiri. Ma ta'allaqa yu'alliku. Barang, okey kejap. Ta'allaqa yu'alliku. Ta'allaqa, kalau tu'allaku, maknanya allaqa yu'alliqu. Mu'annaf balik pada ma. Okay. Kalau ikut baris dia lah. Kalau ma ta'allaqa, barang yang tergantung ia barang. Boleh juga ta'allaqa. Boleh berlaku. Kalau ta'allaqa, barang yang tergantung ia. Kalau ma tu'allaku, barang yang digantungkan akan dia. Kita ikut baris dia boleh juga. Ma tu'allaku, barang yang digantungkan akan dia, akan barang ada saghiri, atas budak kecil. Mana kita letak azimat ke? Azimat lah. Bukan azimat apa yang syirik tu. Bukan sihir ke apa bukan ni. Azimat kita letak ayat apa-apalah. Ataupun ayat Quran ke apa ke, kita pun letak. Kita letaklah sebagai usaha ikhtiar kita. Usaha ikhtiar kita. Adalah. Kalau anak sakit, tulis satu ayat tu, buat macam tangkai sikit, gantung. Nak pakai seperti mana rantai lah. Untuk tujuan menyembuhkan. Tapi sini syirik sini seolah-olah lah. Kalau kata syirik sini ni, rasa ni puak jahiliah tu disebut kat bawah ta'liq tu, dia kata apa nama tu? Kanu fil jahiliyati ya'taqiduna anna dhalika yadfa'ul afati. Tu syirik lah. Dia kata kanu, mereka itu fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah, ya'taqiduna, beriktikad, anna dhalika, bahwasanya tamimah itu,
yadfa'ul afati, menolak segala penyakit-penyakit, segala kekurangan-kekurangan. Intaha Fathul Bari. Al-muradu binahyi ta'liqit tamaimi. Bermula perkara yang dikehendaki dengan menggantungkan tamimah tadi tu ialah ma kana bi ghairi lisanil arab bima la yadri ma huwa. Oh itu. Iaitu ma kana, barang yang adalah ia barang itu bi ghairi lisanil arabiyyah, bukan dengan bahasa Arab. Bima la yadri ma huwa, dengan barang yang tak diketahui, ataupun bima yadri boleh, bima yudra boleh. Barang yang mengetahui, barang yang tidak mengetahui ia seorang akan ma huwa, apakah dia. Dia tulis bahasa selain Arab dan kita tak tahu benda apa tu. Itu at-tamimah. Tapi wa amma man yu'alliquha mutabarrikan bi dzikrillahi ta'ala fiha. Adapun orang yang menggantungkan tamimah itu kerana mengambil berkat dengan zikrullah padanya, pada tamimah tu, wa huwa ya'lamu alla kashifa lahu illallah wa la dafi'a anhu siwahu fala ba'sa biha insyaallah taala. Kita Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dia kata wahwa, dalam keadaan dia gantung ke ayat Quran, zikir-zikir itu dalam keadaan ya'lamu, mengetahui ia, alla kashifa lahu illallah, bahawa tidak ada yang dapat menyembuhkan baginya melainkan Allah, wala dafi'a, tidak dapat menolakkan musibah melainkan daripada Allah, dafi'a anhu, daripadanya seseorang, siwahu siwallah. Nak etikad gitulah. Jadi kena etikad juga, walaupun guna zikrullah ataupun ayat Quran tu, bukan ayat Quran tu yang kita segantung tu yang menyembuhkan, maka kita kena etikad juga Allah Ta'ala lah yang sebenar-benarnya menolak musibah. Kita tu hanya usaha saja mengambil berkat zikrullah. Maka hak tu fala ba'sa biha bitamimah. Maka tidak ada masalah dengan tamimah sedemikian. InsyaAllah ta'ala. Intaha Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tu. Situ at-tamimah, at-tamaim. Wattiwalatu. Tiwalah apa dia pula? Baca lagi. Wattiwalatu, dan bermula tiwalah itu. Dia kata bikasrita wa bidhammin wa fathir waw. Bikasrita akiti. Kalau untuk waw boleh dhammah, boleh fathah. Tiwalah atau tiwulah. Boleh belakang. Naw'un minas sihri. Bawah tu, ta'liq bawah tu. Sebahagian daripada sihir. Dia peseng sihir sikit. Tiwalah ni. Apa tu Hiya ma habbaba yuhabbibu tahbiban. Wahia ma yuhabbibu bihi al-mar'atu ila zawjiha. Zakarahu tayyibi au zakarahu tayyibi, okey. Au khaytun yaqra'u fihi min as-sihri au qirtasun yuktabu fihi shay'un min as-sihri lil mahabbah au ghairiha fala yajuzu dhalika. Dia kata hiya ma yuhabbibu. Yuhabbibu apa dia? Habbaba yuhabbibu tahbiban. Yuhabbibu bihi al-mar'atu ila zawjiha. Kena cek kamu tu yuhabbibu benda apa tu. Zakarahu tayyibi au tu satu. Lepas tu au khaytun ataupun tulisan yaqra'u fihi ataupun yuqra'u fihi, dibacakan padanya pada tulisan itu. Yaqra'u fihi, membaca ia seorang padanya pada tulisan itu, minas sihri, daripada sihir. Dia buat tulisan dan dia baca daripada tulisan tu, itu bentuk sihir. Au qirtasun, ataupun tulis kertas, yuktabu fihi syai'un, dituliskan sesuatu padanya pada kertas tu. Minas sihri, daripada sihir juga, lil mahabbati, untuk cinta seorang. Au ghairiha, ghairil mahabbah, ataupun selain daripada cinta seorang. Maka fala yajuzu dzalika, maka tidak harus demikian itu. Intaha Mirqatul Mafatih wal Majmu'. Itu kat bawah lah. Wattiwalatu, dan bermula tiwalah itu situ ada ma yuhabbibu ar-rajulu fi imra'atihi, ialah barang yang yuhabbibu ar-rajula, yang menyebabkan kasih ia oleh barang tu akan ar-rajula, akan seorang lelaki, fi imra'atihi, pada isterinya. Makna menyihir suami sendiri. Tadi kat atas ni ma yuhabbibur rajula. Barang yang membuatkan seseorang lelaki
Bukan begitu. Ma yuhabbibar rajula. Betul lah. Ma mausuliyah. Dhamir mustatih huwa fa'il kembali kepada ma. Tu aid dia. Ar-rajula maf'ulun bih fi mura'atihi. Ma yuhabbibur rajula fi mura'atihi. Betul lah. Ma yuhabbibur rajula fi mura'atihi. Ma yuhabbibur rajula fi mura'atihi. Kalau kat bawah tadi, ma yuhabbibu al-mar'atu ila zawjiha. Ma yuhabbibul mar'ata. Betul lah. Okey, dia gini. Ma yuhabbibur rajula, barang, perkara yang menyebabkan cinta ia ma tu akan seorang lelaki fi mura'atihi pada isterinya. Mana contoh ni isteri pakai untuk suami lah. Isteri buat tiwalah ni untuk suami cintakan dia. Yang tadi kat bawah tu terbalik. Yang tadi kat bawah tu terbalik. Qala al-Asmu'i. Tertinggal tadi. Qala al-Asmu'i, telah berkata Asmu'i, ialah tiwalah tu ma yuhabbibu bihi al-mar'atu ila zawjiha. Terbalik barang yang memberi kasih ia barang itu sini ma yuhabbibu bihi al-mar'atu lo. Mar'atu jadi fa'il. Ma yuhabbibu al-mar'atu bihi ila zawjiha. Barang yang menyebabkan kasih dengan dia dengan barang tu oleh seorang perempuan kepada suaminya. Gitu. Sama lebih kurang. Barang yang membuatkan kasih oleh seorang perempuan, itu isteri lah, dengan dia dengan barang tu ila zawjiha, kepada suaminya. Tu kat bawah. Kalau kat atas tu ma yuhabbibu ar-rajula. Dia tak ada bihi. Dia tak ada bihi. Kalau tak ada bihinya, dia akan jadi maf'ulun bih lah. Barang yang membuat kasih ia barang akan seorang suami kepada isterinya. Mana ni naw'un minas sihri lah untuk suami isteri. Tapi pelik kok. Untuk suami sendiri, isteri sendiri. Habis kot, tak tahu nak buat apa dah. Habis taik dah, tak tahu nak kata apa dah. Dia pun buat sihir ke suami dia, buat sihir ke isteri dia supaya cinta kepada mereka. Tu bentuk sihir. Tu tak boleh juga. Syirik. Lagi pula, apa lagi tadi? Atiwalah, habis, selesai. Syirkun ialah syirik. Selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibti. Bermula iyafah. Saya dia terang. Al-iyafah. Tengok muka surat sebelah. Iyafah apa dia? Wal-iyafatu, dan bermula iyafah itu. Iyafah itu ialah at-takahhulu. Iaitu dukun. Pakai bomo. Wat-tiyaratu, dan at-tiyarah. Muka surat sebelah. Bermula. Wat-tiyaratu, bermula at-tiyarah itu ialah al-fa'lur radi'u. Ialah al-fa'lur radi'u. Iaitu tilik nasib yang buruk. Tilik nasib yang buruk. Meramal nasib lah. Meramal nasib. Ar-radi'u buruk, al-fa'lu nasib. Nasib yang buruk. Mana tilik nasib. At-tiyarah. Tiyarah ni burung. Dulu zaman jahiliah bila nak keluar rumah, dia ambil burung, dia tebarkan. Kalau dia pergi kanan contohnya, baik. Maka baru dia pergi musafir. Kalau kiri, buruk. Dia masuk balik rumah, dia tak jadi musafir. Dia pakai burung. Dia bagi at-tiyarah. Tiyarah, tayrun, itu burung. Wat-tarqu. Wat-tarqu. Ada at-tarqu, ada. Wat-tarqu, muka surat sebelah. Wat-tarqu, dan bermula at-tarqu tu ialah ad-darbu bil hasa wal khattu fit turabi. Iaitu apa dia? At-tarqu tu ialah ad-darbu bil hasa. Bil hasa ni dengan batu. Ad-darbu boleh makna pukul, boleh makna cungkir, boleh gores, boleh. Sebab dengan batu kan. Dengan batu. Wal khattu fit turabi, dan ataupun batu kerikil lah. Kita kata al-hasa tu batu kecil. Beza dengan hajar. Hajar tu batu besar. Hasa ni batu kecil, batu kerikil kita kata. Kita goreskan apa nama tu? Kita goreskan, kita tuliskan
dengan batu kecil tu, kerikil, tu disebut kat bawah tu kerikil. Wal khattu fit turabi, dan menggariskan, buat tulisan juga fit turabi, dalam di tanah. Tu at-tarqu. Itu at-tarqu. Tu kat muka surat sebelah tu, ta'liq bawah tu. Wat-tarqu bi fathin fasukunin. Baca dengan fathah, jadi fathah pada awal, qa, kemudian ra tu sukun. Tarqu. Wahwa, dan iaitu tarqu tu ad-darbu, gorisan bil hasa, dengan batu kerikil, allazi yaf'alahu nisa'u, yang melakukan perkara tersebut oleh perempuan-perempuan. Waqila, dan kata sebagai ulama, huwal khattu, iaitu tulisan fil ramli, di pasir. Kadza fil nihayati, begitulah disebut dalam kitab Nihayah. Walhasilu, kesimpulannya, annahu, bahawasanya tarqu tu nau'un minat takahuni, ialah satu peseng daripada perdukunan. Bomo juga. Tu syiriklah intaha mirqatul mafatih. Dahsyat-dahsyat belaka ni. Tu ruqyah pun ada juga tu. War ruqyatu, dan bermula ruqyah itu qira'atu syai'in minal ayati, iaitu membaca akan sesuatu daripada ayat-ayat. Daripada ayat-ayat. Noktah. Daripada ayat-ayat. Okey. Lepas tu tengok ta'liq bawah tu, dia kata waqad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa' inda ijtima'i thalathati syurutin. Ada syarat kalau nak ruqyah ni. Jaga-jaga, takut ada orang guna nama ruqyah tapi sebenarnya sihir. Ada orang tengok dia kata apa? Waqad ajma'al ulama'u, dan sesungguhnya telah ijma'lah oleh sekalian ulama' ala jawazir ruqa', bahwasanya harus ruqyah ni inda ijtima'i thalathati syurutin, ketika ada 3 syarat. Ayyakuna bi kalamillahi ta'ala, bahawa adalah ia ruqyah itu, bukan. Ayyakuna, bahawa adalah ia ruqa lah. Ruqa tu ialah bi kalamillahi ta'ala, dengan kalam Allah, zikir, baca Quran. Tapi ada juga baca Quran terbalik. Tu tak boleh ikut tu. Ada Ustaz Mizi cerita, anak murid Dr. Harudin, dia baca Fatihah terbalik. Dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu terbalik. Maka Dr. Harudin dia cabut balik ijazah dia. Mengarut, tak pernah ajar pun. Nabi SAW tak pernah ajar begitu, dan perubatan Islam yang sebenar pun tak pernah ajar begitu. Silap, tak betul. Mengarut balik itu. Siapa ajar balik itu, baca dia elok pada bismillah waladdallin. Tu pertama. Au bi asma'ihi bi asma'illah, ataupun dengan isim, dengan nama-nama Allah Taala. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya sifat-sifat Allah. Ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Rahman, apa-apalah. Wabil lisan, tu syarat pertama. Kemudian wabil lisanil arabi, dan dengan bahasa Arab. Jangan bahasa Melayu terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Bahasa Arab. Au bima ya'rifu ma'nahu min ghairihi. Boleh juga. Au bima ya'rifu, ataupun dengan perkara yang mengetahuilah ia seorang akan ma'nahu makna ma. Akan maknanya nyama. Min ghairihi, min ghairi lisanil arabi. Daripada selain bahasa Arab. Boleh jugalah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, segala puji itu tertentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi biasa bahasa Arab lah. Wa ay ya'taqidah. Ni syarat berapa ni? Syarat yang ketiga lah. Rasa macam yang ketiga. Tiga lah. Wa ay ya'taqidah, dan bahawa beriktiqad ia seorang anna ruqyata, bahawasanya ruqyah itu la tu'athiru bidhatiha. Ini penting. Tidak memberi kesan ia dengan diri ruqyah tu. Kalau kita i'tiqad dia tu'athiru bidhatiha, ay bi tabi'atiha, tu kafir. Samalah gantung ayat Quran tadi. Kerana i'tiqad Allah Taala yang menyembuhkan, bukan yang kita gantung tu. Jadi tawakal sini tawakal yang wajib lah. Bukan tawakal ni. Mana hak ni dari sudut i'tiqad. Tawakal lain. Tawakal tu dia kata tadi, satu benda kita bergantung pada asbab itu dalam keadaan kita beriman Allah Ta'ala juga.
Di sini kita tak beriman dengan Allah ni, la tu'athiru bi dzatiha. Kita i'tiqad tu'athiru bi dzatiha, itu tidak beriman dengan Allah Taala. Kalau la tu'athiru bi dzatiha, itu beriman dengan Allah Taala. Karena Allah Taala yang menyembuhkan. Bidzabal bi dzatillahi Taala, bahkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kata waqtalafu, dan berlaku khilaf ulama fi kauniha, pada keadaannya. Keadaan yang ketiga lah, syartan, menjadi satu syarat. Kauniha, kauni ruqyah la tu'athiru tu. Kauniha, kauni ruqyah la tu'athir tu syartan. Khilaf ulama, dia jadi syarat ke tak? Beriktikad bahawasanya ruqyah itu tidak memberi kesan kepada zatnya, pada tabiatnya. Warajihu annahu la budda min i'tibari syurutil madhkurati. Dan menurut pandangan rajihnya bahawasanya tak dapat tidak diambil kira juga sebagai syarat-syarat yang tersebut. Intaha Fathul Bari. Oh, susah kita. Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Dia kata waqtalafu fi kauniha syartan. Tu balik pada terdekat lah. Jadi mestilah kalamullah, nama-nama Allah, sifat-sifat Tuhan, kemudian mesti bahasa Arab ataupun bahasa yang dipahami, bukan bahasa entah apa-apa. Janji apa? Mulut duk mimik, duk milik mumut. Mulut duk mimik, duk gerak-gerak, tapi bahasa lain. Bahasa Arab pun tidak, bahasa selain Arab pun tidak. Bahasa apa tak tahulah. Sejin. Oh, jeng. Wal jibtu, tu ada perkataan lagi, wal jibtu, dan bermula jibtu itu khabar as-sihru, ialah sihir. Tu dia kata tadi. Dia kata apa? Al-iyafatu wa tiyaratu wa tarqu minal jibti ay sabitun. Sabit ia minal jibti, daripada sihir. Ay sabituna lah, 3 jamak. Al-iyafatu wa tiyaratu wa tarqu sabituna minal jibti, daripada sihir. Ini hadis riwayat Abu Daud, Musnad Ahmad, Jami'us Shaghir. Mana tadi? Mana tadi? Iaitu Sunan Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad, Jami'us Shaghir. Tu hadis dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Samalah at-tiyaratu hak tadilah, tilik nasi tu. Syirkun, syirik. At-tarqu apa tadi? At-tarqu tu. At-tiyaratu. Betul lah. At-tiyaratu tilik nasi. Betul lah. Wa ma minna illa anna Allah yudhibuhu bitawakkuli. Wa ma minna, dia kata apa? Wa ma minna. Wa ma minna ni masih hadis tu dia buat kurungan tu macam bukan hadis tu. Wa ma minna tu masih hadis tu. Sampai bitawakkul baru berhenti. Lepas tu dia kata rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Tu. Wa ma minna, jadi kurungan tu kena buka lah. Wa ma minna, dan apa nama tadi? Wa ma minna, dan tidaklah termasuk dalam golongan kami. Wa ma minna, dan bukanlah daripada golongan kami, illa melainkan annallaha yudhibuhu bitawakkuli, melainkan bahawa Allah Ta'ala isim anna khabar, yudhibuhu, menghilangkan ia Allah, tadi itulah, akan al-madhkur yang tersebut itu, iaitu dia tak boleh. Tak ada. Al-madhkur yang tersebut itu bitawakkuli, dengan tawakal, menghilangkan penyakit ke apa ke, dengan tawakal. Pertama, i'tiqad tu kena betul lah. Bukan yang beri bekah Allah Ta'ala tu. Dari sudut nisbah tu, usaha ikhtiar ruqyah tu contohnya, tu lain. Tu usaha ikhtiar boleh ruqyah dengan syarat-syaratnya, tetapi i'tiqad Allah Ta'ala juga yang beri bekah. Dan bukan di kalangan Nabi, bukan di kalangan kami Nabi SAW, melainkan Allah Ta'ala lah yang menghilangkannya dengan kita tawakal kepadanya. Tadi yang kata syirik tu, tu dalam kat bawah tu, dia kata warruqa wattamaim wattiwalatu syirkun. Hadis tu kan. Tengok kat bawah tu dia tulis syirkun ay kullu wahidin minha qad yufdi ila syirki. Setiap satu daripadanya, daripada ar-ruqa, at-tamaim, at-tiwalah tu, qad yafdi, membawa ia setiap satu ila syirki, kepada syirik. Ataupun yufdi kena tambah
Hulah sebagai maf'ul bih. Yufdi membawa ia kullu wahid akan seorang ila syirki, kepada syirik. Imma jaliyan, sama ada syirik jali, makna kita i'tiqad itu beringkah. Itu syirik jali. Wa imma khafiyan, ataupun syirik khafi. Kita i'tiqad Allah Taala juga beringkah tapi usaha tak kena. Kita bergantung pada usaha tu. Itu syirik khafi. Samaha syirkan, mempernamakan ia ulama akan apa dia? Ha tu jadi mazkur lah. Ataupun as-salasah. Tiga tu. Samaha menyamakan ia ulama. Ha akan tiga tu syirkan sebagai syirik. Lianna al-muta'arafu minha fi ahdihi ma kana ma'hudan fil jahiliyati. Wa kana mustamilan ala ma yatadammanu asy-syirka aw lianna ittikhadhaha yadullu ala i'tiqadi ta'thiriha. Dia kata li'anna al-muta'arafu minha fi ahdihi, kerana perkara yang dimaklumkan daripada tiga tu fi ahdihi pada ketika dia melaksanakan tu, maka ma'hudan ialah perkara yang dikenali, yang dimaklumi fil jahiliyati, dalam pada zaman jahiliyah. Perkara yang dia buat sekarang ni yang makruf tiga tu fi ahdihi pada ketika dia buat tu, ataupun pada ketika dia buat tu fi ahdihi, maka ialah perkara yang dimaklumi perkara tersebut ketika jahiliyah. Luakana mustamilan, dan adalah ia mustamilan merangkumi ala ma yatadammanu syirka, atas perkara yang mengandungi akan syirik. Perkara tersebut merangkumi perkara yang mengandungi syirik kalau tak kena tempat. Auli annatikhadaha, ataupun dengan membuat tiga perkara itu, yadullu ala i'tiqadi ta'thiriha, menunjuk ke atas beriktikad memberi bekahnya tiga tu. Wa yafdi ila syirki, dan membawa ia kepada syirik. Begitulah cerita dia. Zakarahul qadi, telah berkata oleh qadi di situ. Wa qala at-Tayyibi, dan telah berkata oleh Tayyibi rahimahullahu taala, dia kata al-muradu bisyirki i'tiqadu anna dhalika sababun qawiyyun. Dan perkara yang dikehendaki dengan syirik ialah i'tiqad dengan bahawasanya demikian itu ialah sebab yang kuat. Walahu ta'thirun, dan ada padanya, pada zalika itu ada memberi bekah, boleh beringkah. Wa zalika yunafit tawakkula, dan perkara tersebut menafikan akan tawakal. Habis. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan akan hadzal hadis oleh fa'il Abu Dawud, oleh Abu Dawud, Ataf wa ghairu Abu Dawud. Habis selesai. Tu semua dah baca dah. Lepas tu, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Ni hadis muttafaqun alaih kat bawah tu. Dia tulis hadithun muttafaqun alaihi, kadza fi riyadhis salihin. Dan begitu jugalah ada dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi hadis ni. Lepas tu dia kata, baca dia lah, i'malu, beramallah oleh engkau. I'malu, berbuatlah oleh engkau. Bekerjalah oleh engkau, beramallah oleh engkau. Wattakilu, dan bertawakallah oleh engkau. Ni hadis yang jelas suruh berusaha dan tawakal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, ay fakullu wahidin. Maka bermula setiap satu tu, muyassarun khabar, dipermudahkan akan setiap satu, lima khuliqalah, kerana perkara yang diciptakan baginya, bagi barang tu. Lima khuliqa lahu, kan? Kerana barang, kerana barang yang diciptakan akan barang, lahu, baginya, bagi barang. Perkara tersebut dicipta untuknya, maka dia akan dipermudahkan. Okay? Kerana, dia kata, lima khuliqa lahu, perkara yang diciptakan akan barang tu, lahu, baginya, bagi barang. Dia panggil lima khuliqa lahu. Contohnya tangan ni kita Allah Ta'ala cipta untuk pegang Quran contohnya. Itu lima khuliqa lahu. Sebab Allah Ta'ala cipta untuk pegang Quran. Ciptaan itu kena khusus kepada benda yang Allah Ta'ala suruh. Jadi dia kata kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu dipermudahkan
5 menurut barang yang diciptakan akan dia akan barang, lahu baginya bagi barang. Ataupun lahu ni, betul lah, lahu 5. Dia tulis dah situ. Lahu 5. Dia tu. Ataupun kita boleh kata gini, 5 khuliqa, kerana barang yang diciptakan akan dia akan kullun. Situ. Kembali situ. Kembali situ baru nampak dia lahir. 5 khuliqa, kerana barang yang diciptakan akan dia akan kullun tu, lahu baginya bagi barang. Ini adalah hadis untuk menerangkan bahawasanya kita kena usaha serta tawakal. Lepas tu dia kata kat bawah tu, sambung tadi, wa fihi dalilun ala anna tawakkula laisa bitarkil asbabi. Ini merupakan pada hadis ini adalah dalil atas bahawasanya tawakal itu tidak meninggalkan asbab. Bukannya terus tak ambil asbab. Terus tak kerja, terus tak belajar, terus tidak ulang kaji, masuk exam terus tak ada. Bal yajuzu ta'alluqu bil asbabi adh-dhahirati ma'a sihhati tawakkuli. Bahkan harus untuk bergantung kepada asbab yang zahir serta sah tawakalnya. Boleh nak ambil hak zahir tu. Boleh kita nak ambil asbab yang zahir, tapi dalam hati tak peganglah hak zahir tu yang memberikan kita manfaat suatu. Tapi semuanya Allah Ta'ala. Tu dia kata, wa qala al-Junaidu, dan telah berkata Junaid al-Baghdadi. Bukan, Junaid apa ni? Yalah, Junaid al-Baghdadi. Laisat tawakkulu al-kasbah. Bukanlah tawakal itu ialah berusaha. Wala tarkal kasbi. Wala at-tawakkulu tarkal kasbi. Dan bukan juga tawakal itu meninggalkan usaha. Tawakal itu sendiri bukan usaha dan bukan meninggalkan usaha. Mana kalau kita usaha, itu tak panggil mutawakal. Meninggalkan usaha pun bukan tawakal. Sebab tu Nabi SAW sebut, i'malu wattakilu. Kerjalah oleh engkau, buatlah oleh engkau, usaha oleh engkau, dan juga bertawakallah oleh engkau. At-tawakkulu syai'un fil qulubi. Tawakal itu ialah sesuatu dalam hati, dalam hati-hati. Wa qala ghairuhu 'anil Junaidi, dan telah berkata selainnya daripada Junaid. Selain daripada Imam Junaid, menukilkan daripada Imam Junaid yang mana dia kata innama huwa, hanya sanya tawakal itu sukunul qalbi, tenang hati ila mau'udillahi ta'ala, ila mau'udillahi azza wa jalla, kepada perkara yang dijanjikan Allah Ta'ala. Hati dia tetap tenang, tapi tenang dengan apa yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala. Mau'ud, apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadha, dan atas pandangan ini, qala al-Baihaqi, telah berkata Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, wa ala hadha, dan atas pandangan ini, yang bagi siyogianya, alla yakuna tajridu hadha sukuni 'anil kasbi syartan. Tidak adalah bebas hadha sukun, tenang hati ni, sukunil qalbi lah. Bebasnya, membebaskan tenang hati ini, 'anil kasbi, daripada usaha. Mana? Nak tenang hati ni, kita tak mau usaha. Ada. Dia kata bukan. La yakunu tajridu hadha sukuni 'anil kasbi syartan fi sihhati tawakkuli. Tidak adalah tajrid. Tajrid ni makna bebas. Jarrada yujaridu tajrid. Bebas hadha sukun, bebasnya tenang hati ni lah, 'anil kasbi. Anil kasbi ta'aluk pada tajrid. Tajrid anil kasbi. Bebas daripada usaha. Bukannya nak melahirkan sukunul qalbi ila mau'udillah. Tenangnya hati kepada perkara yang janji ke Allah Ta'ala tu, kita tak payah usaha. Tajrid anil kasbi. La yakunu tajrid anil kasbi, tidak adalah bebas daripada usaha tu. Jadi syartan fi sihhati tawakkuli, pada sahnya tawakal. Bukan makna kalau kita tinggal kerja tu, itu syarat sah tawakal. Bukan. Bahkan yaktasibu bi zahiril ilmi bi zahiril ilmi muta'ammidan bi qalbihi 'ala Allah Ta'ala.
Bahkan berusahalah ia seorang bi-zahiri ilmi, dengan zahir pengetahuan dia, makna kena usaha, bekerja, mengaji, ulang kaji dan sebagainya. Muta'ammidan, dalam keadaan dia itu tuhal bagi dhamir mustatir yaktasibu. Dalam keadaan dia tu mu'tamidan, berpegang biqalbihi, pada hatinya, ala Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Mana usaha dia dari sudut zahir, usaha. Dari sudut dalam hati pegang kepada Allah Ta'ala, bukan pegang kepada apa yang kita usaha itu. Kama qala ba'duhum. Kama qala ba'duhum, seperti mana telah berkata sebagai ulama, iktasaba zahiran, berusaha ia seorang pada zahirnya, zahir anggota, wa tawakkala batinan, dalam hati dia tawakal. Tu. Fahuwa ma'a kasbihi, maka orang tersebut beserta usahanya. Fahuwa, maka bermula dia tawakal, ataupun tawakul syakhs. Tawakal yang seorang itu ma'a kasbihi, serta dengan usaha dan kerjanya. La yakunu muta'ammidan ala kasbihi, dan tidak adalah dia tu berpegang ke atas usahanya. Bukan dia pegang pada usaha itu yang menyebabkan kesan pada hidup dia. Tak. Allah Ta'ala juga, cuma ni dari sudut perintah Allah suruh usaha. Wa innama yakunu i'timaduhu. Bukannya ada hamzah. Wa innama yakunu i'timaduhu. Bukan yakunu i'timaduhu. Bukan. Bahawasanya berpegangnya seorang itu fi kifayati amrihi ala Allah Azza wa Jal. Wa innama yakunu i'timaduhu sabitan. Sabit ia fi kifayati amrihi ala Allah Azza wa Jalla. I'timadu ta'aluk pada ala. Berpegangnya seorang atas Allah Ta'ala fi kifayati amrihi. Jadi tu mau faham sikit. Pada menyempurnakan, mencukupkan urusan seorang. Dia dalam hati i'timad, berpegang pada Allah Ta'ala lah yang mencukupkan urusan. Hak ini zahir usaha sahaja, kerja sahaja. Zahirnya ulang kaji sahaja, belajar sahaja. Selebihnya serah pada Allah Ta'ala. Bukan makna kalau banyak mengaji tu, dia tu boleh jadi alim, belum tentu. Ada kadang banyak mengaji tapi tak alim mana. Tapi orang banyak sikit mengaji, dia alim. Cuma jarang berlaku lah. Cuma boleh berlaku. Tu. Boleh berlaku. Tidak heran orang yang sikit mengaji, apa dia lebih alim pada aku banyak mengaji. Tamanya sebab mungkin usaha tak kena. Cara mengaji tak kena. Cara metodologi mengaji dia tak kena. Jadi lambat sikit lah. Hak dia kawan tu, hak mengaji sikit tu kena. Maka dapat lebih. Jadi ala kulihah, semua tu adalah Allah Ta'ala belaka. Tu. Intaha syu'abul iman lil Baihaqi. Imam Baihaqi ada syu'abul iman. Kitab syu'abul iman. Tebal juga. Lebih tebal lagi lah. Lebih detail lah dia punya huraian tu. Syu'abul iman. Habis. Jadi kesimpulannya tawakal ni maknanya dia berusaha pada zahir, dalam hati dia tidak berpegang pada apa yang usaha, tapi berpegang pada hasil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hadi wal 'ishruna ar-rahmatu bil khalqi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.